Sejarah hubungan kerajaan dusun kuno dan kerajaan China. Dari fakta arkeologi sedia ada, hubungan China dan Sabah dikatakan bermula pada zaman dinasti Song 960 hingga 1279 M yang berterusan sampai zaman dinasti Yuan 1271 hingga 1368 M. Dinasti Ming 1368 hingga 1644 M dan dinasti Qing 1644 hingga 1912 M, di mana China menjalankan perdagangan di Sabah dengan barangan seramik seperti tembikan Nurul Natasha 2016. Tapi tidak ditolak kemungkinan hubungan China dan Sabah sudah bermula sebelum zaman dinasti Song. Penemuan artifak seramik yang banyak di seluruh Sabah menunjukkan Sabah merupakan salah satu laluan maritim perdagangan pada zaman dahulu Nurul Natasha 2016. Seramik-seramik ini tidak hanya berasal dari China, tapi juga dari negara lain seperti Thailand. Jurnal Arkeologi Malaysia 2017/27. Menurut catatan China, kerajaan Poni yang didirikan bangsa penutur Dusunij mula mengirim ufti ke China pada zaman dinasti Song. Raja Poni yang bernama Xiangde dalam transliterasi dari bahasa China yang dibakukan dengan beberapa nama seperti Raja Sri Anakda, Raja Sri Nata dan Raja Hyangta mengirim utusan ke China pada tahun 977 yang menguasai 14 negeri yang meliputi Brunei dan Sabah Wuzhongyo 75 hingga 77, 83. Hubungan ini berterusan pada zaman raja-raja berikutnya. Dari abad 9 hingga abad 14, kerajaan Poni dusun kuno ini memerintah dari Brunei sampailah ke Marudu dan pedalaman Sabah termasuk Gunung Kinabalu. Catatan China pada zaman ini menyebut penduduk di sekitar Gunung Kinabalu yang disebut Gunung Naga, penduduknya suka berhias, baik lelaki maupun wanita. Mereka menyangulkan rambut mereka dengan sanggul, sementara pinggang dililiti dengan tali pinggang kain yang berwarna-warni. Ada penduduknya yang menganut agama Buddha dan menjalankan hubungan akrab dengan orang China. Penduduknya mengeluarkan hasil seperti kemenyan, madu lebah, sisik kura-kura dan kapur barus untuk didagangkan dengan emas, perak, kain sutra dan peralatan besi dari China. Wuzhongyu 1994, 75 hingga 76. Agak menarik kerana pada zaman ini, Raja Kerajaan Poni kuno memiliki banyak perkakas yang diperbuat dari emas dan perak. Gelang di pergelangan tangannya diperbuat dari emas, sementara makanan utama penduduknya adalah nasi dan sagu. Wuzhongyu 1994, 96 hingga 98. Kisah ini mengingatkan kita dengan kisah Indai, sebuah penempatan dusun kuno yang dikatakan menjadi kaya kerana emas Sabah kini, 15 Julai tahun 2012. Hubungan ini berkembang dari hubungan perdagangan sampailah kepada hubungan politik dan kekeluargaan. Hubungan antara bangsa dusun dengan dinasti-dinasti di China ini sering digambarkan dalam konteks Celestial Empire, bahawa empayar besar negara China pada zaman dahulu memiliki pengaruh secara politik, ekonomi dan bahkan selama beberapa era ke atas kerajaan-kerajaan luar China, termasuk kerajaan yang wujud di Sabah pada zaman dahulu. Ada penulis British yang mensugestikan bahawa hubungan dusun China yang bercorak politik ini berakhir sekitar 200 tahun lalu, iaitu sekitar tahun 1720-an ketika kuasa Eropah mulai menguasai China. Hubungan yang bercorak politik antara dusun China ini dikatakan bertahan sekitar 400 tahun atau sekitar tahun 1320 720 tapi hubungan secara perdagangan pula kemungkinan telah bermula paling tidak sekitar 2000 tahun dahulu. Kuwait 1923 kepada 158, 160. Ketika penjajah British sampai di Borneo pada abad 18, mereka merasa kagum dengan kemajuan bangsa dusun dalam pertanian. Di antara semua bahagian di Borneo, Borneo Utara disebut memiliki sistem dan peradaban agrarian yang superior dari mana-mana bahagian di Borneo. St.
John dalam bukunya pada tahun 1862 mengatakan bahawa superioriti bangsa dusun dalam pertanian berbanding bangsa-bangsa peribumi Borneo yang lain merupakan salah satu bukti nyata pengaruh peradaban China yang berlangsung lama di Sabah ke atas penduduk tempatan, di mana teknik pertanian dan sistem pengairan menjadi superior kerana bangsa dusun menyerap peradaban pertanian China melalui hubungan antara dua buah kerajaan ST. John 1862 kepada 15, iaitu Kerajaan Poni dan Kerajaan Dinasti Song selama beratus-ratus tahun yang berlanjutan sampai zaman Dinasti Yuan dan Ming. Seperti yang terlihat dalam sistem pertanian mereka, maka ST. John menduga ini merupakan salah satu bukti kuat mengenai pengaruh kerajaan China ke atas bangsa dusun Sabah, di mana terjadi hubungan antara kerajaan China dan kerajaan dusun kuno di Sabah ST. John 1862 kepada 264. Hubungan dusun dengan China secara politik melalui ikatan kekeluargaan pula kemungkinan bermula pada zaman Dinasti Yuan. Menurut beberapa teori, Manggil di bawah pimpinan Kublai Khan dikatakan telah menyerang utara Borneo pada tahun 1292 dan menjadikan Sabah dan Kepulauan Sulu sebagai provinsi mereka Hewitt 1923 kepada 157. Walaupun kisah penyerangan Sabah oleh Manggil ini tidak memiliki banyak bukti tertulis, tapi kisah ini kemungkinan boleh dirasionalkan dengan fakta sejarah ketika Manggil melakukan serangan ke atas kerajaan Singasari di Jawa bagi menghukum Sri Maharaja Kertanagara dari kerajaan Singasari kerana tidak mahu membayar ofiti kepada kerajaan dinasti Yuan yang ketika itu diperintah oleh bangsa Manggil. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1293 dengan sekitar 20,000 pasukan perang Jet 2004 kepada 239. Besar kemungkinan penyerangan ke atas utara Borneo ini merupakan langkah Kublai Khan mendirikan laluan dan markas serta pelabuhan untuk kapal-kapal mereka ketika datang ke Jawa untuk menghukum Sri Maharaja Kertanagara. Dalam erti kata lain, utara Borneo kemungkinan dijadikan pusat persinggahan kapal-kapal Manggil. Tapi ada yang mensugestikan penjajahan ini berterusan sampai pada zaman dinasti Ming 1368 hingga 1644 m. Agak menarik kerana ada legenda dusun kuno mengenai dusun dan Manggil. Menurut satu cerita lisan dusun, dusun Tagahas yang terkenal dengan kegagahan mereka dalam peperangan mengatakan leluhur mereka pernah menjadi pasukan tentera Manggil. Ada banyak legenda suku-suku dusun mengenai kisah pasukan China ke Gunung Kinabalu untuk mendapatkan gumala Nabalu dari Tobuka. Kononnya, pasukan China ini meminta bantuan dari kaum dusun di Nunuk Ragang. Suku-suku dusun purba ini menetap di sekitar pohon gergasi Nunuk Ragang, di mana pohon tersebut menjadi pusat penempatan mereka. Suku-suku dusun purba yang menetap di Nunuk Ragang ini sudah tidak wujud lagi masa kini. Kerana ketika mereka berkembang banyak dan mula berhijrah, mereka mula mencipta nama baru untuk suku mereka. Antara suku-suku dusun purba Nunuk Ragang adalah suku dusun Maragat, dusun Tiwango dan dusun Tegunon. Suku yang membantu pasukan China ini untuk mengambil butir Nabalu adalah suku dusun Maragat. Pada zaman ini, Nunuk Ragang merupakan sebuah pusat kerajaan dusun purba yang memiliki raja, memiliki pasukan tentera yang hebat berperang. Bahkan memiliki pasukan keselamatan mirip polis untuk menjaga kawasan penempatan Nunuk Ragang. Tidak begitu diketahui sama ada kerajaan ini kerajaan independen atau sebuah kerajaan satelit di bawah kerajaan Poni, kerajaan dusun dari pantai barat. Kerajaan Nunuk Ragang ini menguasai kawasan Sungai Labuk, Sugut dan beberapa kawasan lain seperti Kinabatangan. Sementara di hilir Kinabatangan, terdapat satu lagi kerajaan yang kemungkinan merupakan kerajaan kaum Bulu Dupih. Kerajaan dusun yang lain, iaitu kerajaan Poni, runtuh sekitar tahun 1362 kerana serangan Majapahit dan Liko. Kerajaan ini berdiri kembali di bawah pimpinan Raja Maha Moshak yang mula memerintah pada tahun 1370 Masihi, di mana hubungan dusun China kembali dikukuhkan ketika Raja Maha Moshak memindahkan ketuannya dari Majapahit ke China dan mula membayar ufti kepada China. Di dalam legenda dusun, ada banyak kisah perkahwinan puteri dusun dengan gubernur,
Panglima dan Pangeran China, salah satunya kisah perkahwinan raja keturunan China yang menguasai kinabatangan dengan seorang puteri dusun Suhandinata 2009 kepada 197. Beberapa penulis mensugestikan koloni di Sabah merupakan sebuah kawasan jajahan di mana terdapat Gubernur China yang memerintah. Gubernur tersebut dikatakan telah berkahwin dengan kakak kepada Raja Brunei Charles 1966 kepada 25. Kisah ini kemungkinan besar terjadi di zaman dinasti Yuan. Satu catatan menyebut bahawa Kublai Khan telah menyerang utara Borneo dan Sulu, menjadikannya salah satu provinsi dinasti Yuan pada tahun 1292, Kuwait 1923 kepada 157. Ini agak menarik kerana banyak orang dusun yang mengklaim memiliki salasila mengenai nenek moyang mereka yang berketurunan China, misalnya salasila dusun Tobilong, di mana dikatakan nenek moyang mereka ada yang berasal dari China. Ada satu lagi legenda dusun mengenai Datu Gomoron, seorang penguasa Nunuk Ragang yang berasal dari Brunei tapi dikatakan berbangsa China dan berasal dari China. Daripada sekian banyak legenda-legenda kuno ini, salah satu yang menarik adalah cerita legenda kemunculan bangsa dusun yang diceritakan oleh tokoh dusun bernama Datu Kabong, tokoh dusun penguasa Kial pada zaman penerokaan awal barat ke pedalaman Sabah. St. John dalam bukunya pada tahun 1862 mencatatkan mengenai kisah ini yang dipetik oleh Serral dalam bukunya pada tahun 1966. Menurut cerita legenda ini, bangsa dusun yang kononnya terbentuk dari hasil persetubuhan antara putera Maharaja China dengan puteri Raja Brunei Charles 1966 kepada 55. Cerita ini kemungkinan ingin mengatakan sejarah kuno pada zaman dahulu kala. Raja dusun yang menetap di Brunei telah menikahkan puterinya kepada putera Maharaja China, di mana hasil perkahwinan mereka ini menghasilkan satu dinasti yang memerintah bangsa dusun selama ribuan dan ratusan tahun. Artikel ini akan mengundang pertanyaan di benak kita, apakah dusun ini keturunan China? Singkatnya, dusun adalah native bornan sesuai dengan fakta linguistik dan genetik, tetapi beberapa dari leluhur mereka kahwin campur dengan orang China pada zaman dahulu. Proses kahwin campur ini merupakan perkara biasa dalam semua bangsa di dunia ini. Hal ini sebenarnya sudah dibincangkan dengan panjang lebar oleh dua orang penulis British sejak tahun 1922, iaitu pertama, H. N. Evans dan Owen Ruther, di mana pertama, H. N. Evans menolak dusun adalah keturunan China. Beliau mengatakan yang berlaku adalah adanya kejadian perkahwinan campur antara orang China dengan penduduk pribumi dengan jumlah yang terbatas dan kecil. Budaya ini merupakan budaya biasa yang juga berlaku di kalangan bangsa-bangsa lain selain dusun, di mana ia berlaku ketika dua bangsa mula tinggal di satu kawasan yang sama dan mula berhubung secara sosioekonomi, misalnya melalui perdagangan Evans 1922 kepada 290. Dalam kes dusun, ia juga terjadi kerana adanya kolonialisme, perdagangan dan hubungan antara dua kerajaan kuno, di mana kerabat diraja kedua kerajaan melakukan perkahwinan campur untuk mengeratkan hubungan.